Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimal dan juga Narintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria ada penonton bersua pada pagi ini menerusi siaran langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan ada saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu di sini pada hari Khamis 18 Ogos 2022 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan di sebahagian kampung Sinaut termasuk simpang 1039, simpang 1044, simpang 1047, simpang 1055 dan simpang 1087 Kampung Sinaut, Kampung Kriam Tutong. Dan sebab-sebab pemotongan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan dan pemindahan talian kawat atas volten rendah di tiang baharu di simpang 1087 Kampung Sinaut, daerah Tutong. Dan ambil maklum, pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 1 petang jadi kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas agar ambil maklum atas pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada 18 Ogos 2022 iaitu pada hari Khamis. Dan audio untuk seterusnya pula, apa kata kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penonton, kalau kita melihat pada masa ini, para belia semakin berani untuk mengorak langkah untuk mencuba dalam bidang perniagaan, dan ketika ini saya berada di hadapan petak jualan ataupun kios yang menjual kopi. Jadi kita ni akan mengetahui lebih lanjut mengapa kopi yang menjadi pilihan untuk diniagakan, dan untuk tahu dia teruskan kesetiaan ada bersama saya. Assalamualaikum. Apa yang istimewa di sini? Bermula pada tahun 2014, ia detik perjalanan buat Muhammad Saiful Nashrin dalam bidang berasaskan bancuan kopi atau sebagai kopi brewer. Menimba ilmu mengenainya di luar negara, selain bertanyakan kepada mereka yang lebih berpengalaman untuk memantapkan lagi pengetahuan mengenai seni yang terdapat pada kopi. 2021 sehingga kini, beliau mula membuka perniagaan membancuh kopi, espresso, yang pada awalnya ialah secara home base dan kini mempunyai kios atau petak jualan sendiri. Meski harungi pelbagai cabaran, namun atas dasar minat serta dorongan daripada isteri juga rakan, membuatkan beliau tetap semangat untuk meneruskan perniagaan ini. Coffee is an art atau kopi adalah suatu seni, merujuk kepada resepi bancuan kopi yang dapat dicipta oleh pembancuh mengikut kreativiti dan cara mereka tersendiri. Dan oleh itu, setiap rasa kopi adalah berbeza bagi setiap kedai kopi kerana mereka mempunyai signature yang tersendiri. Itu antara yang membuatkan beliau amat tertarik dengan seni yang ada pada kopi. Meski terkadang terlihat cara pembuatannya sama sahaja, namun penggunaan daripada biji kopi itulah yang memberikan perbezaan. Saya start mula membancuh kopi ni pada tahun 2014. Bekerja adalah salah satu company, and then lepas beberapa tahun start to buat bisnes sendirilah. So up to now 2022 lah we open start 2021 last year bulan 12, and then kami up to now lah juga. It almost akan dekat setahun sudah. Actually F&B ni mula sudah dari awal, dari habis sekolah menengah sudah, dan sambung sekolah pun F&B. So kami minat. Dan mula dari makanan, and then we start to work with one of the company, dan makin menjadi minat tu kan. After beberapa tahun kerja dengan company tu, we decide untuk ada pengalaman sudah, decide untuk buka sendirilah. Walaupun dah dapat sambutan, kalau kita ni go all out lagi, tadi cari lagi usaha lagi, so ia akan dapat sambutan. And then we decided to untuk ubah lagi cara kami berniaga tu untuk expose ada orang. So maybe orang terlintas, maybe just lihat ke atau dong tercium bau kopi ke apa, dia will singgah ke arah kami punya kios.
So kami beranikan diri keluar untuk membuka kiosk ni lah. Dan alhamdulillah dari first day kami buka, ada je lah orang tahu The Bros tu yang jual botol dulu, now ke cup sudah mostly lagi fresh lah dapat daripada botol tu. Jadi kopi ni ia punya istimewa dari biji kopi itu sendirilah. Setiap biji kopi ia ada macam-macam roasting. Ia ada light roast, medium roast, dark roast. So dari keunikan kami membancuh kopi itu, mulanya dari kami purchase kopi itu, and then how we keep the coffee to fresh lah. And then lepas tu macam mana kami grind kopi tu, macam mana kami jaga ia punya freshness. And then lepas tu setiap kali kami menggrind kopi itu, we suka dulu lah, ada gram-gramnya yang tertentu lah. Depending on how much kami akan pakai lah. Macam kami punya basket ni, kami punya portafilter ni is 18 grams, 18 to 20 grams. So kami menggunakan 18 gram untuk mengeluarkan ia punya shots itulah, ia punya espresso. So uniknya tu datang dari setiap biji kopi. Setiap biji kopi tu, setiap biji kopi ia ada produce certain flavor, notes, and then lepas tu ia punya acidity lah. So mostly drinks kami is nutty, hazelnut and chocolatey. And then dia punya aroma sometimes is caramel sweetness. Itu yang uniknya tu. Itu yang kadang-kadang customer, now coffee culture is growing bigger di Brunei. So sometimes customer know how to test the biji kopi tu lah. Dan orang pun tahu bila roasting, bila freshly roasted ke, is it batas roasting ke, dapat dari mana. So coffee culture in Brunei is growing sudah. So some of the customer yang purchase, they appreciate the rasa kopi tu. So certain kedai kopi, diorang ada yang rasa floral, latte diorang, herbal, fruity, berries. Macam kami punya signature mesti nutty, chocolatey, taste orang Brunei lah, yang really easy to drink. Menyentuh mengenai biji kopi, ia kelihatan sama, namun yang berbeza ialah cara biji kopi itu dibakar. Di sini, beliau lebih memilih untuk menggunakan biji kopi dark roasted kerana biji kopi ini menghasilkan elemen nutty iaitu rasa kekacangan dan full body iaitu rasa kopi sebenar pada minuman kopi yang dibancuh. Bukan itu sahaja, setiap biji kopi juga mempunyai aroma dan notes semula jadi yang berbeza mengikut tempat di mana ia ditanam dan tumbuh. Yang pasti, resepi untuk menghasilkan secawan kopi yang hebat merangkumi 4 asas utama yang perlu dititikberatkan, iaitu perkadaran, proportion, kisaran, grind, air, water dan kesegaran, freshness. Kopi ni simple, When orang ask macam mana, we answer, From coffee, if we can see, we can create human connection, we can create a friends, So datang, we can talk, Hey bro, pada bro, Dari sana, they just a coffee, We can create friends, Not just that, when we macam kami kan, we start to buy our beans, ada local coffee beans, tanya, bro, dari mana bro? Ya, explain all the flavor of the coffee, all the subtle notes of the coffee. Kami cerita. Endapnya kami akan tanya, datang dari mana? Nama bro siapa? So dari sana, it creates a friend, a friendship, connection. So kalau mana-mana pun jumpa, bro, yang jual kopi aku ni. Macam tu. We always support each other. So we come to customer, as you can see, coffee is just a simple cup, one simple cup, but it create a human connection to a customer. InsyaAllah we want to move further, akan lebih jauh lah. InsyaAllah akan buka kedai, if not kedai pun macam coffee stands InsyaAllah. Now we are doing that, planning on that juga. Start with delivery, and then we want to do more recipe. Banyak projek lah, banyak projek tapi a bit terkendala. So macam itulah. And then we want to support juga yang mana-mana local coffee shop yang bring in beans, kami want to buy and then want to brew for them, help each other lah. Setiap campuran pada bancuhan kopi dapat menghasilkan rasa secawan kopi yang berbeza, seperti mocha, americano, latte, cappuccino, matcha dan banyak lagi. Jadi perlu diketahui apakah kesukaan dan pilihan kopi anda. Kopi yang terbaik mempunyai rasa yang kaya dan padat, serta aromatik, sedikit manis dan wangi, selain memberikan rasa yang tahan lama. Untuk memahirkan dalam bidang seumpama ini bukanlah mudah. Tapi bagi belia ini, ia tertarik untuk menerokai lagi ilmu mengenai kopi yang pada masa kini menjadi pilihan minuman orang Kitani
dan beliau mempunyai harapan untuk mengembang majukan lagi perniagaan berasaskan kopi. Ya, ada penonton. Memang kelazimannya kopi adalah minuman yang diambil di waktu pagi untuk menaikkan semangat kita ni, untuk memulakan pagi kita ni pada setiap hari. Dan juga apa yang kita lihat dalam bidang perniagaan ni, memang jika audio meminati dalam apa jua bidang ataupun apa jua kepandaian habis kita ada, audio bolehlah cuburi dalam bidang tersebut. Dan mudah-mudahan dengan bahan ini dapat memberikan manfaat kepada audio. Dan audio sampai di sini saja bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.